A'udzu billahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, dan syukur pada pagi ini kembali kita dalam Tanyalah Ustaz bagi edisi 11 Jamadil Awal 1443 Hijri bersamaan dengan 16 Disember 2021. Pagi Khamis kita bawakan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, iaitu sirah kisah 25 Rasul, dan kita bicarakan tentang Nabi Ismail alaihi salam. Dan sebagaimana biasa para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan kita pada pagi ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Dayanas. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz atas kesudian untuk terus bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan kembali kita untuk sama-sama kita mendiskusikan, membincangkan Ustaz kisah 25 Rasul Nabi Ismail alaihi salam. Dan tidak lengkap perkongsian kita pada pagi ini jika tidak ada soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi untuk anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, terus hubungi 1-800-88-1677, dan apabila isyarat panggilan dibuka nanti, anda hubungi yang nombor yang saya bacakan, iaitu 1-800-88-1677. Tunggu sehingga isyarat panggilan dibuka, dan anda juga boleh mengajukan soalan ataupun kemusykilan menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan juga TV9. Jangan lupa terus setia menonton sehingga ke ujung rancangan kerana lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas kita tamat di TV3 nanti insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, masya-Allah tabarakallah, sirah Nabi Ismail alaihi salam untuk pembukaan ataupun mukadimah saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Dayana. Penonton yang saya hormati dan saya kasihi, seperti biasa saya mohon izin untuk mulakan dengan berta'awuz, mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, memohon agar Allah menurunkan keberkatan. Amin ya Allah. Apatah lagi kita di awal pagi Nabi mendoakan kita 1400 tahun yang lampau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Amin ya Allah. Dan saya tambahkan lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita positifkan jiwa dengan sesuatu yang terpositif, yakni memuji, dan yang kita puji adalah sebuah kesempurnaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pastinya kita mengucap selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Dai Anas. Semangat nampak ini ya. Alhamdulillah. Dan rakan penonton yang dikasihi sekalian, kita berbincang tentang Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan suka kita tahu bahawa Nabi Ismail ini termasuk dalam selawat yang kita baca tentang Nabi Allah Ibrahim. Sebab selawat kepada Nabi Allah Ibrahim yang meminta kepada keberkatan, kita minta kemuliaan, itu bukan hanya kepada Nabi Allah Ibrahim, tetapi kepada Ali Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi bila kita sebut keluarga Nabi Allah Ibrahim, tentu yang paling dekat adalah Nabi Allah Ismail alaihi salam.
Sebagai mukaddimah ya, sebelum insya-Allah kita sama-sama bermuzakarah, berbincang pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu dalam kita menelusuri sejarah ataupun sirah para rasul. Perkara pertama yang elok kita letakkan dalam kefahaman kita ialah bahawa perintah dan ujian yang Allah berikan kepada rasul dan nabi itu tak sama dengan kita. Jadi sebab itu bila kita melihat sesuatu tentang nabi dan rasul, jangan pakai dimensi kita. Betul. Jangan pakai penilaian kita, sebab nanti kita akan tersalah. Sebab apa saja ujian Allah kepada nabi, sesuatu perintah Allah kepada nabi, sesuatu taklif kepada nabi, dia tak sama macam kepada kita orang awam. Sebab itu nabi, contoh ya, dan yang Anas ya. Sebab tu Nabi tekankan sebagai contoh ketika makan yang halal. Ya, Nabi sebutkan bahawa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sama macam Allah perintah pada Nabi. Menunjukkan apa? Pada tang tu sama, yang lain tak sama. Maknanya perintah kepada Nabi berbeza berbanding perintah Allah kepada kita orang awam. Betul. Dan sebab tu bila kita tengok contohnya sejarah-sejarah, kisah-kisah, ujian-ujian yang berlaku pada Nabi, maka itu adalah perintah khusus kepada para Nabi. Dan sebab itu kita kena memahaminya seperti yang sepatutnya. Ya? Sebab nanti kita akan jumpa dengan kisah, takkanlah Nabi tinggal perintahnya tinggal isterinya di padang pasir. Jadi dia tak sama macam kita. Allah tak perintah kita. Allah suruh bawa sekali isteri. Tetapi untuk Nabi dan Rasul memang begitu sifatnya ya. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan menjumpai begitu banyak ya isyarat yang menunjukkan bahawa perintah Allah kepada Nabi dan Rasul itu tentu lebih, dan begitu juga ujian yang Allah beri kepada mereka lebih berbanding dengan kita. Jadi insya-Allah dengan orang kata kefahaman yang begitu memudahkan saat kita melihat, meneliti sirah. Dan akhir sekali tentulah di mukadimah ini kami duduk berbincang bukan sebuah cerita penglipur lara, tetapi apa pengajaran yang kami ambil, bagaimana kesabaran, bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan, bagaimana semua yang hebat. Dan sebab tu bila saya sebut ni dan yang Anas ya, terasa makin kecil ataupun kerdil diri ini. Kenapa? Masya Allah, kita orang-orang yang tidak sempurna, nak bercakap tentang insan-insan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam mukaddimah ini juga saya kira marilah kita berdoa, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kami, dan manfaatlah ke apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tentang Nabi Allah Ismail pada hari ini, tambahkanlah kami ilmu ya Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan satu mukadimah ataupun pembukaan topik yang cukup luar biasa daripada yang bahagia Ustaz. Dan kita masya-Allah tabarakallah, semestinya banyak aspek ataupun dimensi yang kita nak sama-sama telusuri bagaimana hebatnya sirah ataupun kisah 25 orang Rasul, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan untuk soalan yang pertama Ustaz, mungkin serba sedikit latar belakang ataupun zaman kanak-kanaknya Nabi Ismail alaihi salam, mungkin sebagai tatapan anak-anak generasi kita pada hari ini, mungkin ada sesuatu yang kita boleh ambil daripada kita menelusuri zaman kanak-kanak ataupun zaman kecil baginda, insya-Allah. Insya-Allah ya. Okey, kalau kita nak bermula dengan zaman kanak-kanak ya, Nabi Allah Ismail alaihi salam, saya kira kita pasti dah mendengar tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, cuma mungkin kita tengok dari sudut sekarang ini, dari sudut orang kata penceritaannya daripada kisah anak tu sendiri. Walaupun kita telah mengetahui konsep ceritanya melalui kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan tak dinafikan bahawa Nabi Allah Ibrahim ini kisah yang berulang Allah cerita tentangnya. Ya, Nabi yang kedua paling banyak Allah kisahkan dalam Al-Quran setelah Nabi Musa alaihissalam. Pastinya kita akan dapati bahawa ramai daripada kita akan mengetahui perkara tersebut. Baik, mungkin kalau kita nak cerita daripada zaman kanak-kanak, kita tahu bahawa kelahiran Nabi Allah Ismail daripada seorang ayah yang pada umur 86 tahun menurut Ibn Kathir,
pada ketika itu masih belum dikurniakan zuriat. Ya, masya-Allah ya, kita kadang-kadang 40 tahun pun dah cuak kan. Ya Allah, 30 tahun pun ya Allah kenapa belum ada lagi ya. 86 tahun yang tidak dikurniakan kepadanya zuriat. Dan kisah Nabi Allah Ibrahim yang dah diceritakan, perjalanan daripada Iram, daripada Babil sampailah ke Syam, kemudian bila pergi ke Mesir, di sana bermula kisah bagaimana nanti akan lahirnya seorang anak yang sangat penting, anak ini sebenarnya. Jadi bila Nabi Allah Ibrahim pergi ke Mesir dalam tinta takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana berlakulah seorang lagi dalam skrip cerita ini tentang Siti Hajar, dan pulang ke Palestin. Dan pada ketika itu Siti Sarah yang merupakan isteri kepada Nabi Allah Ibrahim yang akhir, seorang yang tidak upaya melahirkan anak, dan kemudian Siti Hajar, dan maka pada ketika itu berkahwin Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar, dan kemudian doa selama orang kita kata 80 tahun yang ditadah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat zuriat, Allah makbulkan melalui rahim Siti Hajar alaihas salam. Ya, maka lahirlah, dan sebab itu dikatakan bahawa saat lahir, jadi kalaulah lahir tu secara umumnya lahirnya Nabi Allah Ismail adalah di Syam, ataupun dalam contohnya Ibnu Kathir menuliskan dalam Qisasul Anbiya, maka lahirnya di Hebron. Maka kita tahu bahawa dekat dengan Palestin, dekat dengan Masjidil Aqsa. Maka di sanalah lahirnya, dan apabila lahirnya di sana, ya, maka pada ketika itu maka Siti Sarah merayu agar sebab pada ketika itu dikatakan bahawa ialah 86 tahun ya, tak ada dapat anak, dan dapat anak, masya-Allah, dia menumpahkan perasaan kasih sayangnya kepada Nabi yang kita ceritakan ini dengan sepenuh-penuh kasih sayang pada ketika itu. Dan Allah menguji Nabi ini untuk sejauh mana sayangmu yang tertinggi pada Allah, maka Allah perintahkan masa kecilnya dihantar pula kepada satu lagi musafir. Bagi Nabi Allah Ismail ini permusafiran pertama dia untuk ke bumi yang disebutkan sebagai satu lembah kontang yang tidak punya tanaman dan tidak punya air. Ya, jadi itulah mungkin sedikit dia punya jeni dia yang kita boleh bincangkan untuk seterusnya. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapat satu gambaran ataupun gambaran awal bagaimana kisah sejak kecil baginda Nabi Ismail AS. Nabi sebut tentang Nabi Ismail, kita teringat kisah pengorbanan lah. Itu antara realiti gambaran yang biasa kita dengar sejak bila kecil, antara sirah yang cukup luar biasa yang kita raikan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan kita nak bicarakan banyak lagi Ustaz, jadi kita nak terus setia menonton bersama dengan tenda Ustaz. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan sirah, kisah 25 Rasul Nabi Ismail AS. Dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Dan kita nak teruskan perbincangan topik kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz. Kita raikan soalan daripada sahabat kita Sal Rasid Cik Ci di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah keadaan dan situasi ketika mana baginda Nabi Ismail AS dan ibundanya Siti Hajar ditinggalkan oleh baginda Nabi Ibrahim AS yang dikatakan dikelilingi oleh gunung-gunung, tanah yang tandus dan batu-batu tanpa sebarang tumbuh-tumbuhan yang melata dan punca air sekalipun. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih, biar tahu, jangan keliru. Allahu Akbar ya. Jadi terima kasih kepada Sal Rasid Cik Ci, dan kita dah biasa mendengar ya tentang peranan ibu ayah dalam membentuk anak.
kullu mauludin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuladu ala fitrah fa abawahu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu, ya, setiap yang lahir maulud itu yuladu ala fitrah, lahirnya dalam keadaan yang bersih, fitrah yang suci bersih. Maka barulah Nabi sebut fa abawahu, ya, yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ya. Maka kita dapati bahawa kisah yang ditanya oleh Sal Rashid Cikci ni, saya kira membenarkan apa yang Rasulullah ceritakan sebentar tadi, bahawa peranan ayah dan ibu dalam membentuk kualiti seorang anak, ya. Dan ayah dan ibu yang kita tadi sebelum kita rehat sebentar, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menghantar anaknya, ya. Dan hantar ini sebenarnya untuk sebuah misi yang sangat besar. Ya, bukan sekadar untuk kita transfer daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. Betul. Untuk mungkin cari rezeki, tetapi untuk sebuah misi yang sangat besar. Sehingga dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim pada ketika itu, ketika mereka berjalan 3 orang, ya, dan melalui banyak wadi-wadi dan tempat-tempat tinggal yang subur, setiap kali dia lalu ke tempat-tempat tersebut, dia mendongakkan kepalanya ke langit, ya, menunggu jawapan daripada para malaikat, ya, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini tempatnya? Sebab dia tengok tempat yang subur, ya. Jadi tentulah seorang suami, seorang ayah mengharapkan anaknya akan Allah secara lazim, ya, secara lazim, ya. Pada ketika itu tentulah ini tempatnya. Betul. Tetapi tidak ada arahan, maka dia berjalan lagi, ya, dia berjalan lagi. Sampailah ke tempat yang pada logik kita, Masya Allah, kontang, kering, tidak ada orang, ghairi dhi zar'in. Dan pada ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, disitulah tempatnya. Allah. Yang mana tempat yang kita katakan kosong, kontang dan kering ini, inilah tempat yang mana kamu kena tinggalkan anak kamu. Sebab manusia boleh tengok apa yang ada di atas bumi. Betul. Tetapi manusia tak tahu apa yang di bawah bumi yang disediakan untuk mereka. Di sebalik itu. Manusia melihat apa yang tersurat, tetapi manusia tak boleh baca apa yang tersirat. Sebab itu kita walaupun belajar tentang kisah ini, tetapi kita masih belum faham lagi. Betul. Ya, sebab kita hanya tengok yang lahir. Kita tengok kesakitan, tetapi tak tengok kebaikan yang datang bersama dengan kesakitan. Itulah tumpulnya pandangan mata kita. Dan pada saat itulah, rakan yang saya kasih sekalian, setelah disediakan tempat, dibuatkan khemah kepadanya dengan sedikit bekalan, dan Allah memerintahkan supaya meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ke sana. Dan pada itulah wujudnya dialog yang saya kira sangat terkenal ketika Nabi Allah Ibrahim, sebab seorang Nabi dan Rasul tidak dinamakan Nabi, melainkan dia melakukan sesuatu kerana nabat, berita yang datang daripada langit. Maka pada ketika itu dia meninggalkan, dan berlakulah Siti Hajar sebagai seorang isteri bertanya, wahai suamiku, ya Ibrahim, ya, adakah kamu akan meninggalkan kami di sini, ya, sedangkan bumi ini tidak punya apa pun. Seorang suami dia tak mampu nak jawab, dan dia terus berjalan sambil ditanya lagi soalan. Tetapi tengok seorang isteri yang sangat solehah, maka dia terus berkata, Allah amaraka bihadza, adakah Allah yang memerintahkan engkau atas perkara ini? Maka Nabi Ibrahim mengisyaratkan, qala na'am, berkata ya. Perkataan spontan yang sangat menarik, yang insya-Allah menjadi, saya kira, bekal yang sangat penting kepada kita, ialah perkataan Siti Hajar alaihi salam tatkala mendengar bahawa ini adalah perintah daripada Allah, idzan la yudayyi'una. Spontan dia terus katakan bahawa tidak sama sekali Allah akan membiarkan, mensia-siakan. Dan inilah saya kira perkara yang kita faham acuan yang membentuk Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi artinya seorang yang hanya nak dengar adakah itu perintah Allah, dan bila itu perintah Allah, maka semua yang lain jadi kecil dan tidak penting lagi. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkanlah ya Allah dalam hati kami keimanan yang sebegitu, sehingga kami dapat insya-Allah bukan sekadar ayah mak, tetapi insya-Allah melahirkan anak yang sangat berkualiti daripada seorang ibu yang berkata,
semuanya adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab dan juga kita mendapat sedikit gambaran bagaimana telah pun dikongsikan oleh Yang Bahagia Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Kita nak teruskan lagi Yang Bahagia Ustaz dengan soalan daripada sahabat kita menerusi Facebook. Al-Syal yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam keadaan Siti Hajar alaihissalam kepenatan berulang alik dan hampir berputus asa untuk mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dia telah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan soalannya Ustaz, adakah mata air Zam-Zam yang terpancar dari bumi itu adalah kesan injakan malaikat Jibril ataupun ianya kesan daripada tapak kaki Nabi Ismail alaihissalam? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih, biar tahu, jangan keliru. Ustaz, air Zam-Zam masya-Allah tabarakallah, jutaan orang Ustaz, dan Ya dipam jutaan liter setiap hari dan tidak pernah kering ataupun tandus Ustaz. Subhanallah. Ya. Baik, terima kasih kepada Al-Syai ya. Al-Syai yang bertanyakan soalan yang saya kira menampakkan hala tuju perbincangan kita. Benar bahawa Siti Hajar berulang alik. Jangan kita bayang kita sa'i sekarang. Kita sekarang dengan air conditionnya, dengan tilesnya, dengan Allahu Akbar ya. Siap boleh minum. Siap boleh minum. Siap guide lagi ya. Ada tour yang bawa bantu kita air Zam-Zam tepi ya. Asal rasa nak penat sikit, berhenti sekejap ya. Allah ya. Sedangkan kita tahu bahawa sa'i ya, berjalan itu ataupun berusaha itu ya, sebab sa'i itu dari kalimah usahanya seorang ibu yang tidak menyalahkan ya, seolah kalau kita nak faham bahawa tidak berdecip sedikit pun bibirnya mengeluh ditinggalkan oleh suami. Kadang-kadang yang menggerakkan isteri ini marah pada suami dia. Yang tu dia buat kerja sambil beramu air mata, ya, hati penuh dengan marah dan benci. Tetapi tidak sedikit pun berdecip, tetapi dia tahu bahawa ulama menyatakan bahawa naluri keibuannya, ya, tadi platform hatinya adalah imannya ataupun naluri kehambaannya ataupun sifat kehambaannya. Namun dia ada naluri keibuannya yang melihat anaknya yang kian tidak upaya pada ketika itu, maka berlakulah kisah yang kita faham ya, kita pun pergi umrah, ramai yang amin ya Rab ya akan nanti lebih terbuka untuk melakukan umrah. Dan di sana Siti Hajar dia pergi menaiki dua bukit, sebab lembah itu adalah dikelilingi bukit ya. Bukit yang paling besar Jabal Abi Qubais dan satu lagi bukit dipanggil Jabal Qaqa'an ya. Daripada Jabal Abi Qubais tersebut dia punya anak bukit dia ya, anak bukit di Kedah tapi ini bukan Kedahnya. So, anak bukit daripada bukit Jabal Abi Qubais adalah Bukit Safa. Dan kemudian bagi Bukit Marwah, Bukit Qaqa'an, maka dia punya anak bukitnya adalah Bukit Marwah. Ya. Dan di situlah yang kita katakan kalau kita nak ukur lebih kurang 274 meter pada satu laluan. Maka 274 meter seorang wanita yang berlari daripada kita tak boleh bayangkan sekarang, sebab sekarang ni dah ditile dan ditinggikan sehingga akhirnya kita rasa bukit tu tak bukit pun. Betul. Ya, kita rasa macam batu sahaja. Tetapi di zaman dulu dia adalah merupakan dikena daki ke atas Bukit Safa. Dia ada liku. Dia ada liku dan dia kena naik ke atas puncak Bukit Safa. Untuk cari kalau sebab dia tak tahu ya, dia tak tahu lagi di keadaan geografi di sekeliling itu. Kalau di mana adanya mata air ya, ada tempat. Tetapi yang dia naik ke atas ketika panas bersangatan, yang ada hanyalah Fata Morgana, ya, Saraba. Dan kemudian dia turun lagi ke bawah dan berlari. Cuba bayang ya. Dan sebab itulah ulama kata 7 kali, sebab 7 ini adalah satu istilah yang berat, yang banyak ya. Dan maka pada ketika itulah macam kita katakan tadi, lahir mata kita melihat kering, tetapi apa yang Allah simpan, macam Da'i Anas katakan tadi, jutaan galon. Cuba bayang, 8,000 galon satu saat dia boleh keluarkan sebenarnya. Setiap satu saat 8,000 galon ya. Dia boleh keluarkan air pada ketika itu. Jadi soalan tadi sebenarnya bukanlah soal itu, tetapi soal itu sebenarnya macam mana boleh keluar air tersebut, sama ada malaikat ataupun Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Kalau kita tengok ya,
Nabi Ismail diletakkan, kalaulah kita kata Kaabah yang memang telah ditanda tempat tersebut, namun belum dibina. Letaknya Nabi Allah Ismail itu lebih kurang 21 meter daripada bangunan Kaabah. Kaabah tak ada lagi. Jadi seolah-olah kalau kita gambarkan tanah kosong, ada satu kawasan yang nanti bakal menjadi Kaabah, maka 21 meter jauhnya daripada Kaabah tersebut, maka di situlah letaknya anak ini. Dan kalau kita ukur daripada tempat Kaabah saja 130 meter untuk sampai ke Bukit Safa, dan kemudian 300 meter untuk sampai ke Bukit Marwah. Jadi berlari antara kedua itu, dan bila dia dalam keadaan yang betul-betul penat, dan mereka ni bila makin penat, penyerahan kepada Allah makin besar. Ya, kita berbeza kan, makin penat makin tak larat rasa nak doa dah. Dan pada saat itulah terpancarnya air tersebut di bawah kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan daripada orang kata, kalau kita katakan daripada perintah Allah kepada malaikat untuk mengeluarkan air tersebut. Jadi dia soalan tadi, adakah malaikat, adakah Nabi Ismail? Ya, daripada malaikat, tetapi di bawah kaki Nabi Allah Ismail. Maka terpancarlah air kepada ketika itu, dan air tersebut, masya-Allah, kita hanya doa ajalah, ya Allah, jadikan kami sentiasa dapat direzekikan untuk meminum air tersebut. Amin. Kerana itu juga bukti bahawa mukjizat yang sangat besar yang berlaku ribuan tahun dapat kita rasa pada hari ini. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak menjawab soalan sahabat kita. Masya-Allah, tabarakallah. Sehingga kajian senantiasa dilakukan, Ustaz, masya-Allah, tabarakallah, untuk membuktikan bahawa subhanallah, betapa luar biasanya keberkesanan ataupun mukjizat daripada Allah Subhanahu taala kepada kita, untuk kita sama-sama hayati bagaimana air Zam-Zam itu, masya-Allah tabarakallah, tidak pernah kering, Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, itu antara satu perkara yang subhanallah, kalau kita nak berbicara secara zahir, bagaimana hebatnya, luar biasanya kuasa Allah, memang tidak tercapai di akal kita yang cetek ini, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya, Ustaz, dan juga sidang penonton, saya nak mengajak kepada kita semua untuk tekan butang kongsi. Sebelum kita teruskan, saya nak mengajak untuk kita sama-sama sebarluaskan yang menonton menerusi FB Live dan juga menerusi streaming. Jangan lupa untuk tekan link dan juga kongsikan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang menonton kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan berikutnya, Ustaz dan juga sidang penonton, Ruby Abu Bakar Ruby di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bilakah Nabi Ismail alaihissalam bertemu semula dengan ayahdanya, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, selepas dihantar ke tengah padang pasir bersama ibundanya Siti Hajar alaihissalam? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, bila jumpa balik, bila jumpa balik, saya suka bila dalam tafsir Ibn Kathir, maaf saya, dalam Qisasul Anbiya, menceritakan bahawa Allah sebenarnya memberikan kelebihan kepada Nabi Allah Ibrahim ini dengan mukjizat, ya. Antara mukjizatnya adalah dipendekkan perjalanan, ya, dipendekkan perjalanan. Dan ada juga riwayat menyatakan bahawa Allah menyediakan bagi Nabi Allah Ibrahim ini burak. So bila kita tahu kelebihan dipendekkan perjalanan, ya, orang kampung kata apa, ilmu lipat bumi, kan, orang sekarang kata apa time travel, lebih kurang macam tu, yang kita boleh masuk kat sini dan keluar kat sana, yang dicuba dilihat secara saintifik, ya. Bolehnya kita pergi ke satu tempat dan pergi pada tempat yang lain dengan begitu cepat, ya. Kita bukan bercakap dalam bahasa cerita dongeng, tetapi para saintis melihat bagaimana kemungkinan itu boleh berlaku. Dan jadi kita mendapati bahawa dengan adanya fakta tersebut, kita boleh memahami bahawa sebenarnya Nabi Allah Ibrahim daripada Palestin untuk sampai ke Mekah itu tidak susah baginya untuk sentiasa menziarahi Nabi Allah Ismail, anaknya yang kecil, dan Siti Hajar pada ketika itu. Namun kalau kita melihat dalam, tak tahu berapa jumlah yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk bertemu, yang Allah rakamkan kemudian adalah saat. Sebab Nabi Ismail ini kisah yang saya kira sangat dalam untuk kita belajar.
adalah kisah Zamzam itu sendiri, ya. Bagaimana permusafiran untuk membina tempat yang sangat hebat dan terbinanya Zamzam. Kita hari ini dah yang Anas, ya. Hari ini orang kata istilah founder lah, ya. Ada benda wow kita kira hebat lah, kan. Ini bukan cerita founder kat produk internet ni. Betul. Ya, ini adalah founder untuk sebuah bumi yang penuh dengan berkat. Jadi Nabi Allah Ismail bukan alang kepalang, manusia yang insan yang sangat terpilih, yang sangat hebat. Apatah lagi, ya Allah, sebab lahir daripadanya nanti insya-Allah zuriat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh alam, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah gambaran yang saya kira boleh kita kongsikan sedikit. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan masya-Allah tabarakallah banyak lagi yang akan kita kongsikan yang bagi Ustaz untuk sirah Nabi Ismail alaihissalam pada pagi ini. Jadi kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi berbicara topik sirah kisah 25 Rasul Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali hafizahullah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita telah pun menjawab beberapa persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang bertanya ataupun yang mengajukan menerusi laman Facebook. Dan bagi anda yang ingin terus mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya sesat jalan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita Umi Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Ustaz ceritakan saat Nabi Ismail alaihissalam hendak dikorbankan? Adakah secara tiba-tiba kibas itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan benarkah takbir raya Aidil Adha itu satu simbolik kejayaan baginda Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimanakah kronologinya? Mohon pencerahan dan juga penceritaan daripada yang bagi Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa tadi? Ummu Hani, ya. Ummi Hani yang bertanyakan soalan tentang episod yang penting dalam kisah Nabi Allah Ismail, ialah kisah pengorbanan, ya. Kalau tadi kisah masa kecil, dia punya klimaks dia adalah kepada sa'i, sehingga dengan itu Allah mencetak ianya, dan kemudian Allah minta kita melaksanakannya sebagai manasik, ya, sesuatu yang kita kena lakukan, ya, ketika kita umrah ataupun kita mengerjakan haji, ya. Dan itu penting, ya, itu penting. Dan Zamzam itu penting juga untuk kita. Dan kemudian yang besar dalam kisah Nabi Allah Ismail adalah kisah korban. Dan kita mendapati bahawa dalam Al-Quranul Karim menceritakan banyak ayat tentang pengorbanan ini. Jadi kita dah faham dan kita nak cuba mengambil intipati daripada kisah pengorbanan ini, ya. Pertama sekali saya kira Dayang Anas, ya, dan semua rakan-rakan Umi Hani, bahawa hidup ni ada satu benda untuk hidup, ya. Ada satu benda yang sangat kita perlukan untuk hidup. Ada satu benda yang sangat-sangat seorang hamba perlukan, ya. Maka apakah yang kita perlukan? Ya, saya dengar jawapan daripada ramai kakak-kakak kita, ya. Ya, yang paling kita perlukan dalam hidup, ya, ialah
berkat. Ya, keberkatan. Kita nak berkat dalam masa, kita nak berkat dalam rezeki, kita nak berkat dalam perhubungan, semua benda kita nakkan berkat. Sebab bila kita dapat berkat, kita dapat keseluruhan erti makna hidup. Baik, kenapa saya cerita tentang itu sebagai mukadimah untuk jawab soalan Ummi Hani? Kerana rupanya salah satu cara paling besar untuk dapat berkat adalah dengan berkorban. Ya, artinya adalah nilai korban seseorang itulah yang memungkinkan seseorang itu dikurnia oleh Allah keberkatan. Artinya kalau kita hidup tak nak berkorban, ya, mungkin kita fikir hidup kita ni, sebab hidup ni ada dua. Satu, bila berkorban kita memberi. Kalau kita hanya nak menerima, kita minta orang berkorban untuk kita. Ya. Jadi daripada kisah korban ini, sebab itulah, ya, dengan sebab pengorbanan Siti Hajar, ya, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, maka Allah berkatkan bumi tersebut sampai sekarang. Cuba bayang, ya, dengan sebab korban, sebab korban bumi menjadi berkat. Ya, dan dengan sebab korban, ya, nampak, ya, dengan sebab korban Nabi Allah Ismail alaihi salam, maka Allah berkatkan zuriat. Sebab apakah zuriat yang sangat berkat itu? Tadi kita katakan bahawa zuriat daripada Nabi Allah Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalaulah saya suka juga kadang-kadang bila kita baca dalam Ibn Hisham sebagai contoh, ya, untuk kita rasa bahawa nak datangkan bahawa rupanya aku ni kena korban baru dapat berkat. Kalau aku tak fikir untuk korban, hanya duduk-duduk, baring-baring dan tunggukan keberkatan tak turun pada kita. Walaupun keberkatan ada terapung, ya, dalam cloud sekeliling kita, tetapi takkan pernah turun pada kita. Ayah yang berkorban, mak yang berkorban, isteri dan suami yang berkorban, anak yang berkorban, barulah datang. Baik, dalam konteks korban, sebab soalan Ummi Hani ni korban itu. Jadi kita kena faham bahawa dengan sebab Nabi Allah Ismail itu dan Nabi Allah Ibrahim itu yang melakukan korban, maka lahirlah dengan sebab itu zuriat yang sangat berkat. Siapa dia? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashcub bin Nabit bin Ismail. Supaya kita nampak bahawa Masya Allah, dengan seorang hamba, ayah, anak yang sanggup berkorban, maka Allah berikan daripadanya jalur zuriat yang sangat hebat. Allah. Jadi kesimpulannya apa dia? Mesti adanya korban. Kalau kita tak sanggup berkorban, maka kita tidak akan dapat keberkatan apapun. Betul. Syabas Inspektor Sab, para penonton kita. Sebab berkorban tahan mengantuk ni. Betul. Maka tak mustahil dengan sebab kita berkorban tahan mengantuk, maka Allah berikan berkat pada ilmu. Betul. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu konsep besar tentang bila kita sebut tentang korban. Maknanya konsep besar tentang korban adalah untuk meraih keberkatan yang kita dambakan dalam kehidupan. Bukan duit, sebab duit yang banyak kalau tak berkat tak ada nilai apapun. Nanti akhirnya menyusahkan, dan kemudian kalau dia jadi wasiat, pusaka, berebut anak beranak, berkelahi, berantem seluruh seisi keluarga. Baik, daripada situlah kemudian datangnya kisah. Ya. Kisah datang dalam Al-Quran, kisah, sebab kisah ni semua anda tahu dah masalahnya. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim datang berjumpa, dilihatkan dalam mimpi, dan kita experience ketika kita melakukan haji. Ya, ada sebagian ulama menyatakan bahawa adanya hari yang disebut sebagai hari Tarwiyah, ya, ada hari yang disebut sebagai hari Arafah, ada hari yang disebut sebagai hari Nahar, ya, hari yang ke-8, hari yang ke-9, hari yang ke-10 daripada Zulhijjah. Semua itu ada kaitan dengan Nabi Allah Ismail. Sebab Tarwiyah dikatakan bahawa melihatnya Nabi Allah Ibrahim dalam mimpinya tentang dia diperintahkan menyembelih anaknya. Arafah ketika dia tahu bahawa sebenarnya itu adalah benar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nahar artinya hari raya kita tu adalah hari korban. Jadi maknanya kita bila mengerjakan haji, kita masuk dalam tunnel, terowong untuk
kehidupan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar. Dan pada saat itulah rakan-rakan yang dikasih sekalian, berlakunya yang dikatakan peristiwa korban tadi, dan akhirnya maknanya gantian kepada Kibash, dan Kibash tersebut saya kira ialah menjawab sedikit menjawab. Nanti insya-Allah kita boleh kembang sebab kita akan sambung selepas kita akan sambung insya-Allah. Insya-Allah bagaimana sejarah ataupun kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor kibas, dan kita akan sambung perbincangan kisah tersebut. Tapi sebelum itu Ustaz, kita raikan terlebih dahulu sahabat pemanggil kita di talian pada pagi ini, Haji Tokinun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Ustaz. Ya. Baik, persoalannya Ustaz, kita tahu Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim. Dan masa korban Ustaz. Soal tanya Ustaz, masa dikorbankan, maknanya dia tak jadi boleh digantikan ibad kan? Ya. Jelaskan. Jadi saya nak tak macam mana perasaan Nabi Ibrahim dan isterinya Hajar dikatakan anaknya itu boleh maknanya ganti dengan ibad. Baik. Atau maknanya dia terlalu suka lah. Baik. Saya soalannya. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Haji Tokinun, soalan yang cukup luar biasa. Tadi bicara tentang kibas. Ni hari ini ataupun pagi ini ditanya juga oleh Haji Tokinun tentang kibas. Bagaimana kisah pengorbanan ataupun penyembelihan yang asalnya pada awalnya telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan situasi tersebut reaksi si ibu apabila mendapat tahu bahawa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah tersebut, dan juga iktibar kita boleh ambil daripada kisah tersebut Ustaz. Ini daripada ibu ya? Ya. Oh, masya-Allah, Haji Tokinun ni seorang yang penyayang, alhamdulillah ya. Dia tanya bagi pihak isteri ataupun ibu, Allahu Akbar, sangat memahami. Allahu Akbar. Terima kasih Tuan Haji. Ini yang suami-suami misali yang kita perlukan dalam negara kita, insya-Allah ya. Baik, terima kasih Tuan Haji Tokinun, benar. Sebab itu saya katakan bahawa kedudukan ataupun darjat antara kita dan Nabi berbeza. Betul. Ya, isteri Nabi berbeza. Sebab itu tak semudah itu kita tengok sesuatu kita terjemah macam kita. Betul. Ya. Maka kerana itu bahkan kalau ya Anas ya, bahkan Nabi pun sebut contohnya dalam hadis ihsan ya. Ihsan ini penting juga kita faham ya. Dalam bab ihsan contohnya kata Nabi, ihsan adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya di sana ada dua kategori yang berbeza manusia beribadah kepada Allah. Baik, sekarang ni kita dapati bahawa kategori golongan para nabi, siddiqin, syuhada ini ialah kalau kita tengok, kita mungkin fikir sebab apatah lagi kalau kita tengok drama kan, tentulah kita dah mula merangka drama ya, bagaimana isteri duduk di pinggir katil agaknya dalam keadaan sedih ketika ayah dapat perintah, anak pula baik bukan main ya, abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan tapi tentu yang akan naik cerita dalam drama inilah si ibu. Ya, si ibu. Kerana dia yang besarkan, dia yang jaga selama ni, dia yang sa'i. Ya kan? Tetapi Allahu Akbar ya, kita bercakap tentang manusia terbaik. Dan kita mendapati bahawa kalau menjawab soalan Haji Tokinun tersebut ya, pada saat ya memang dia nak melaksanakan korban tersebut, bukan sekadar si ibu melepaskan anak dalam keadaan tangisan. Sebab tangisan boleh jadi dua. Betul. Yang pertama tangisan sedih, itu biasa kita lah ya, sedih memanjang ya. Adapun tangisan yang kedua adalah tangisan kerana apa? Sebab terlampau gembira. Maka Siti Hajar terlampau gembira kerana apa? Sebab dia tahu bahawa hidup ni matlamatnya nak dekat dengan Allah. Betul. Ya, sebab korban itu makna hampir. Dan pada ketika itu dia melepaskan anaknya dalam keadaan penuh rasa gembira. Kenapa? Hatta diberikan wangi-wangian ya, diberikan pakaian yang terbaik, dipersiapkan dan dilepaskan dengan sepenuh rela dan redha. Dan rela dan redha ini masya-Allah terjadinya korban
yang korban itu mendatangkan berkat. Allahu Akbar. Kita nak sambung lagi Ustaz tentang korban dan juga kibas tadi yang ditanyakan oleh sahabat kita Umi Hani. Kita nak sambung selepas ini kerana kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi pada perbicaraan topik sirah, kisah 25 Rasul, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Dan yang berbahagia Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini. Banyak lagi sebenarnya akan kita kongsikan, dan untuk itu kita raikan lagi. Sebelum itu kita jawab dulu soalan daripada sahabat kita Umi Hani seperti tadi yang bertanya tentang bagaimana digantikan dengan kibas ketika mana nak dikorbankan baginda Nabi Ismail alaihissalam Ustaz. Okey, jadi Allah nak tengok pada Nabi Allah Ibrahim perintah melaksanakan atau bagaimana ya. Dan Allah ceritakan bahawa Nabi Allah Ibrahim membenarkan apa yang Allah, maknanya melaksanakan perintah tersebut sehingga sampai pada tahap pelaksanaan, bukan baru kita kata ini Allah perintah tapi cadangnya nak buat. Sampai pada peringkat dalam Al-Quran Allah ceritakan bila Allah suruh perintah dalam bentuk mimpi dan Nabi Allah Ibrahim melaksanakan dalam bentuk realiti, ya, kerana mimpi bagi Nabi bukan mimpi tapi itu perintah yang hakiki. Jadi hatta sampai peringkat Allah gambar dalam Al-Quran bagaimana Allah detailkan ya ketika Nabi Allah Ibrahim meletakkan hatta kepada dahi Nabi Allah Ismail ke bumi ya, dan kemudian disembelih pada ketika itu ya, disembelih pada ketika itu, dan ketika dia menyembelih pada adatnya adalah akan seperti sembelihan yang lain, tetapi pisau itu tidak mampu mengoyak sedikit pun, hatta tidak boleh melelaskan pun pada kulit Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim kerana dia tahu itu adalah perintah daripada Allah, maka dia laksanakannya. Namun kerana Allah dah memang menulis dalam takdirnya itu adalah ujian untuk Nabi Allah Ibrahim, maka pada saat klimaks itulah barulah pada ketika itu datang malaikat dan datang membawa perkhabaran bahawa digantikan dengan zibihin azim, dengan gantian yang besar, maka digantikan dengan kibash ataupun kubush ataupun kabsh pada ketika itu. Maka kibash itulah yang menjadi gantian. Dan kalau kita tengok dalam tafsir ataupun dalam sirah tentang para nabi, menyatakan bahawa kibash tersebut adalah sesuatu kibash yang dibawa daripada syurga, dan ada juga riwayat yang menyatakan bahawa dia adalah kibash daripada simpanan yang dibuat kepada Habil yang lakukan korban, dan kemudian disimpan untuk kemudian dilakukan korban pada tangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mesejnya adalah korban adalah ibadah tertua, maknanya hari ini kita melakukan korban, insya-Allah pada tahun ini nanti di hujung tahun kita melakukan korban, dan kita harap insya-Allah dia berjalan dan bermata rantai sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, dia sampai kepada manusia yang pertama di atas muka bumi, anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Ibrah di sebalik sebuah pengorbanan yang cukup luar biasa. Terima kasih yang bagi Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz Adib Aizuddin yang bertanya di Facebook. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah permulaan baginda Nabi Ismail alaihissalam dan ayahandanya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkan Kaabah Baitullah Al-Haram? Adakah ianya siap dibina tanpa bantuan pihak ketiga? Dan mengapakah batu kecil yang diletakkan berhampiran Kaabah itu disebut sebagai Maqam Ibrahim? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih
biar tahu jangan keliru. Dulu kita ingat Maqam Ibrahim ni tempat bersemadinya jasad Nabi Ibrahim AS, rupanya bukan Ustaz. Ini sedikit pencerahan daripada bagi Ustaz. Okey, di sana ada dua soalan. Yang pertama tentang pembinaan Kaabah, yang kedua tentang Maqam Ibrahim. Sebab Maqam Ibrahim adalah kalimah Quranik, ya, ada dalam Quran kalimah Maqam Ibrahim Musalla. Baik, terima kasih kepada Adib yang bertanya dan rakan-rakan yang masih bersama dan setia. Benar, bila kita habis kisah korban, maka Nabi Allah Ibrahim balik ke Palestin dan Nabi Allah Ismail membesar sebagai seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat bijak, sehingga dikatakan dalam hadis mengatakan bahawa yang pertama-tama yang menggunakan kuda untuk tunggangan. Sebelum itu kuda-kuda tidak Allah dalam riwayat itu menyatakan bahawa kuda dijadikan tunggangan bermula daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya. Sehinggalah kuda kemudian menjadi tunggangan kepada seluruh manusia kemudiannya. Baik, saya nak cerita proses membesarnya Nabi Allah Ismail dengan begitu baik akhlaknya, dengan begitu pintar dan bijak orangnya. Cuba bayang, sebab Nabi Allah Ismail ayahnya orang Palestin, maknya orang Mesir. Dan dia duduk di satu tanah yang kemudian datangnya kelompok-kelompok Arab yang asal daripada Yaman. Ya, kita tahu bahawa Arab Aribah itu asal usulnya adalah daripada Yaman. Dan membentuk satu koloni baru Arab yang disebut Musta'ribah. Ketika membesar dan kemudian dah boleh diajak untuk sama-sama, maka datang Nabi Allah Ibrahim daripada Palestin. Dan pada ketika itu Nabi Allah Ibrahim memberitahu tentang perintah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina Kaabah. Ya, maka untuk membina Kaabah. Jadi pada saat tersebut Nabi Allah Ismail alaihi salam, setiap kali ayahnya menyatakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan bersama dengan ayah, aku akan menolong ayah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermula daripada situlah dibangunkan, mereka berusaha bekerja untuk membangunkan Kaabah. Maka di sanalah mungkin sebab soalan tadi tentang berusaha membangunkan Kaabah. Okey, membangunkan Kaabah, mereka berdua tanpa ada campur tangan daripada pihak lain, maka dibangunkan sebuah bangunan pada ketika itu. Dan dikatakan tempat yang mana Nabi Allah Ibrahim berdiri untuk meletakkan asas-asas pada bangunan Kaabah itu, tempat itulah yang disebut sebagai tempat berdiri. Sebab tempat berdiri dalam bahasa Arab disebut sebagai maqam. Ya, tempat berdiri itu disebut sebagai maqam. Dan maqam ni betul lah kalau kata siapa saya Adib tadi, batu kecil, maknanya lebih kurang kalau 1 meter dia setengah 1 meter setengah kepada 1 meter. Ya, setengah pada 1 meter. Dan batu tersebut sebenarnya kekal sampai ke sekarang, sejak melalui zaman demi zaman di kalangan orang-orang Arab Quraisy, dan diletakkan tempat yang kita nampak sekarang, lebih kurang 12 meter daripada Kaabah itu sendiri. Ya. Jadi batu tersebut merupakan tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan juga bahawa tempat itulah tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim adzin finnas bil haji, untuk menyeru manusia menunaikan haji. Dek kerana batu tersebut salah satu daripada batu yang kita nampak dalam Al-Quranul Karim, dan saya sebutkan sebentar tadi bahawa dia dijaga oleh orang-orang hatta ketika zaman jahiliyah, dan dikekal di sana. Bahkan kalau kita tengok dalam sirah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika banjir besar pada ketika itu, mengenjak tempat tersebut. Sehingga Sayyidina Umar bertanya kepada mereka yang ahli dan pakar tentang keadaan kedudukan, maka bertanya siapa yang tahu di mana lokasi, sebab bila dah banjir dalam keadaan berubah, maka pada ketika itu diletakkan kembali tempat dan kekal sampai pada hari ini. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada kisah. Bahkan kalau kita tengok ya, Hajar Aswad pernah dicuri dan dialihkan beberapa tahun. Dan mereka juga termasuk nak mencuri yang dikatakan Maqam Ibrahim ini untuk sama-sama, tetapi yang berlaku tidak, tetapi yang boleh lepas adalah hanya Hajar Aswad sebelum kemudian dikembalikan kembali diletakkan di tempat yang asal yang telah diletakkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail pada hari pembinaan sejak beribu tahun yang lampau. Masya Allah, tabarakallah.
cubaan-cubaan ataupun sejarah yang panjang Ustaz, banjirnya dengan cubaan serangan tentera bergajah Abrahahnya, insyaallah tabarakallah, dan sehinggalah pada hari ini masih lagi utuh, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dikunjungi, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu saat nanti untuk kita sama-sama menunaikan ibadah ke sana. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita nak tamat siaran kita di TV3 pada pagi ini. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali kita pada pagi ini masih lagi berbicara topik sirah kisah 25 Rasul Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Dan yang bagi Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, bantu sama-sama kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Miswan Dasmin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan yang manakah yang terbaik yang kita boleh contohi daripada baginda Nabi Ismail alaihissalam seperti nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Daud dengan amalan puasa selang-seli? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru, insya-Allah tabarakallah. Baik, terima kasih kepada saudara Miswan dan Inya Anas. Kita bincang lagi tentang apa amalan yang kita boleh ambil daripada orang kata peninggalan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Contoh tadi disebut kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita mendengar bahawa Nabi Daud itu puasanya selang sehari, hari ini puasa, esok berbuka, nanti puasa, begitulah. Dan kalau kita tengok Nabi Allah Ismail sebenarnya lebih besar amalan ini, kerana Nabi Allah Ismail sangat dekat dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi kalaulah nak tanya amalan, yang pertama saya kira amalan yang paling besar ialah amalan korban. Amalan korban. Itulah peninggalan, sehingga masya-Allah orang kata saking besarnya amalan itu, kita mendapati bahawa sehingga amalan itu menjadi raya terbesar dalam raya Islam. Kalau Islam kita ada dua raya, satu Aidul Fitri, satu Aidul Adha. Dan Adha itu merujuk kepada udhiyah, maknanya sembelihan. Sembelihan itu rujuk kepada penyembelihan kepada Nabi Allah Ismail. Sebab yang berkorban itu, yang nak disembelih itu adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi, apakah benda yang paling besar? Jawapannya adalah korban. Dan korban bukan hanya setahun sekali, tetapi sepanjang tahun, jiwa, roh, semangat kita yang korban. Sebab korban ni ialah mengajar kita bagaimana kita nak dekat dengan Allah. Bagaimana kita punya amalan kita, apa saja amalan yang kita lakukan di hujung ataupun dalam hati kita rasa kita nak dekat dengan Allah. Kita nak dapat kasih sayang Allah. Kita nak mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang Anas, ini mungkin susah zaman sekarang kan? Sebab zaman sekarang kita tengah buru like manusia. Allah. Kita buru views manusia.
tetapi kita lupa like Allah dan Allah yang view kita. Allah. Jadi korban ini yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, kita cerita konteks Nabi Allah Ismail, adalah amalan yang sepatutnya menjadi teras dalam kehidupan diri, keluarga, kerja, apa saja mesti di sana ada korban. Dan tadi kita katakan bahawa kalau kita nak dapat berkat dalam hidup, maka korban adalah jalan untuk mendapat keberkatan dalam hidup. Dan mungkin Dai Anas kita boleh sebut ya, roh daripada apa ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim ini dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat doa. Ya, tatkala kedua mereka melakukan binaan Kaabah, maka pada ketika itu Allah menyebutkan doa yang dibaca oleh mereka, dan doa ini sangat dalam maknanya. Ya, mereka menyebutkan kalimah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, sepanjang-panjang sehingga siap Kaabah tersebut yang menjadi pelekat, kita kata bukan simennya, tetapi Masya Allah doa ini, apa doa ini? Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami ya Allah, innaka antas sami'ul alim, kerana engkau ya Allah maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Jadi kita mendapati bahawa ini menjadi tarbiyah yang sangat besar pada kita. Sebab kita, ya, Dai Anas, kita dapati bahawa kita ni selalunya orientasi amal kita adalah untuk amal. Betul. Kenapa kita solat? Sebab orientasinya solat. Betul. Maka kita betulkan solat kita. Tetapi apa orientasinya? Orientasinya adalah untuk melaksanakan solat. Sedangkan orientasi orang beriman yang sebenar adalah solat itu yang diterima oleh Allah. Maknanya taqabbal, al-qubul daripada Allah, itulah orientasi amal kita. Jadi kita harap peninggalan Nabi Allah Ismail ini dapat kita sama-sama jiwai. Kerana apa? Bukan amal itu menjadi keutamaan kita, tetapi keutamaan kita adalah adakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Sebab bila amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan elokkan amal kita sebaik-baik yang mungkin. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan pada pagi ini Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita dengan kita raikan sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Zulramli Muhammad Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini, Ustaz Ustaz menerangkan tadi mengenai apa yang kita inginkan di hidup di dunia dan juga di sana kelak ialah keberkatan hidup itu. Jadi soalan saya, kita ni nak mendapat keberkatan ni perlulah ada pengorbanan. Bagaimana Nabi Ismail, satu keluarga ini, Nabi Ibrahim, ibu dia dan juga dia sendiri. Jadi soalannya sekarang ni, kita ni masalah pengorbanan ni yang paling sukar kita nak buat. Kadang-kadang kita buat pengorbanan ni ada, kita mengharapkan sesuatu balasan. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi kita tak pernah nak mengambil ibrah, pengajaran ataupun hikmah daripada bagaimana satu keluarga ini buat pengorbanan cukup besar. Jadi soalan saya, apakah perlu kita melihat dari sudut apa yang dikatakan keberkatan ini sebagai keberkatan hidup ini sebagai sambil lewa saja Ustaz. Tak perlu sangat ada titik berakat dan apa yang kita buat tu kita perlu ada hawan untuk kita. Contoh kita kerja nak ada gaji. Itu je masalah. Jadi itu apa sebenarnya yang patut kita lakukan dan satu apa dikatakan sebagai pelan tindakan yang harus kita lakukan untuk mencontohi pengorbanan keluarga yang cukup besar ini. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang cukup luar biasa. Terima kasih atas luar biasanya, tak pernah mengecewakan soalannya. Saya dipersilakan. Terima kasih orang kampung saya Tuan Haji Omar, mewakili orang Jerantut lah. Orang Jerantut macam tu lah kan. Walaupun Cini tu jauh juga sebenarnya, kena jamak, tapi rasa dekat kan? Okay. Tapi tak naklah mengecewakan pula rakan-rakan yang lain kan. Okey, baik. Tuan Haji menyebut, Tuan Haji Omar katakan tadi macam bagaimana ya kita ingin korban itu dapat kita laksanakan, sebab mungkin di sana ada kita mengharapkan imbuhan-imbuhan.
Okey, pertama sekali benarlah kata ulama awwaluddin ma'rifatullah. Ya. Ini menjadi kata kunci yang penting sebenarnya dalam kita nak mengstruktur kehidupan kita. Itu soalan Tuan Haji Omar sebentar tadi ya. Kerana agama ini, dia punya introduction dia punya pengenalan dia mesti adalah tentang kenalnya hamba dengan Allah. Ya, mungkin kita ini ikut cara lain ya, ikut cara lain. Kita dikenalkan dengan perintah semata-mata dan akhirnya kita melaksanakan perintah. Sebab itulah yang kita katakan tadi, bila kita relatekan dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, maka Nabi Allah Ismail mengajarkan kepada kita orientasi amal kita adalah supaya amal tersebut sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prioriti kita, itu keutamaan kita kan. Jadi nak sampai kepada Allah, kita mesti kenal kepada Allah. Ya, kita tak hanya tahu teknik-teknik dalam melakukan ibadah solatnya ya, tetapi kita nak pastikan bahawa solat itu yang kita sembahkan itu pada Allah yang kita nak tujukan amal ibadah kita ya. Jadi sebab tu dalam konteks nak ringkaskan mungkin yang pertama sekali Tuan Haji Omar ialah tentang kena dalamnya kita soal iman dan makrifah tentang Allah, tentang kenalnya pada Allah. Dan sebab itulah struktur masyarakat kita secara klasik ya, biasanya mereka akan menekankan soal ketauhidan, cerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita beriman, supaya tak tersasar kita tentang menetapkan tentang Allah itu ya, tentang kita isbat dan nafinya tentang Allah itu, memang itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Dan rupanya ya, apa yang saya sebutkan ini bukanlah soal teknikal, tetapi soal benda yang penting untuk kita letakkan dalam keutamaan kita. Baik, dalam praktik pula ya, setelah kita tahu bahawa pertama sekali sebuah masyarakat mesti dia bina agama. Agama itu mesti dimulakan dengan kenalkan mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila itu telah selesai, Tuan Haji Omar sebutkan tadi, kan kita kerja nakkan ganjaran. Tentu of course kita. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kenal, ada amalan-amalan yang Allah memang benarkan kita mengambil imbuhan, tetapi hati kita melaksanakannya kerana Allah. Ini yang ada dalam intipati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang barang siapa berhijrah ya, hijrah itu amalan ya, tetapi dalam hatinya kerana Allah dan Rasul. Sebab bila dia hijrah, dia dapat manfaat. Apa manfaat yang paling dapat? Orang Quraisy tak boleh bunuh mereka lagi. Itu manfaat yang mereka dapat. Baik, mungkin dengan sebab itu ya Abdul Rahman ibn Auf dapat membina kekayaan di sana. Para sahabat yang lain Zubair ibn Al-Awwam dapat tanah yang luas di Madinah. So adakah itu menggogah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak menggogah. Kerana apa? Setelah mereka kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana urusan dunia mereka boleh mengambil imbuhan, ganjaran, kelebihan daripadanya, gaji ya, kita semua mendapat gaji, tidak jadi masalah. Allah Subhanahu Wa Taala benarkan selama mana cara mendapatkan gaji itu halal dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah nak tengok hati kita buat amal itu kerana Allah. Tapi kalau amal yang memang ibadah, memang tak boleh dapat imbuhan daripada manusia. Tak boleh kita nak mengaji di waktu malam, tapi nak kemudian nak update kita punya status supaya orang tahu yang kita tu pada pukul 3 pagi tadi mengaji dan beribadah kepada Allah. Itu beza antara keduanya. Itu antara satu perkara yang Ustaz sebut tadi, korban Ustaz. Nak korban perasaan, orang tak tengok kita, masya-Allah tabarakallah, itu satu benda yang halus tersembunyi dalam hati kita, masya-Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan apa pun yang kita lakukan, korban sekalipun, kita niatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sanjungan daripada manusia semata-mata. Dan bagi Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan. Para penonton jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berbicara topik sirah, kisah 25 Rasul Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Saudara sedang penonton terus mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan
khusus buat negara kita Malaysia yang tercinta supaya terus terpelihara daripada ancaman khususnya wabak pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan terus kita diberikan kekuatan dan juga semangat untuk menempuh dan juga mengharungi liku-liku kehidupan pada hari ini dan juga masa akan datang, dan terus mendoakan kesejahteraan dan juga akidah terus terpelihara iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berat ataupun luar biasa badai yang melanda kita, insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita Sahziatul Sidik yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah bentuk cabaran yang dihadapi oleh baginda Nabi Ismail alaihissalam setelah kewafatan ayahnya, dan bagaimanakah baginda Nabi Ismail alaihissalam meneruskan legasi dakwah, dan apakah ia bersama-sama dengan baginda Nabi Ishaq dalam perjuangan dakwah di Mekah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, alhamdulillah, terima kasih Syaziatul Sidik yang bertanya, dan dari Anas ya. Sebenarnya kita kat ujung ni kita kena baca doa lah yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita minta, ya Allah, jadikanlah ini amal yang kau terima daripada kami. Kami duduk dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini kan. Baik, kalau dari si kronologinya, ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail membangunkan Kaabah, saat itu Siti Hajar telah pun wafat. Telah pun wafat pada ketika itu. Dan kita mendapati setelah kewafatan Nabi Allah Ibrahim, ya, ada, kalau kita tengok dalam Qisasul Anbiya, kewafatannya Nabi Ismail pergi ke Hebron, ya, pergi ke Hebron untuk pengurusan bersama dengan adik-beradiknya yang lain dengan Nabi Ishaq, ya. Namun kita tak ada dapat maklumat yang Nabi Ishaq itu sama berdakwah di bumi Mekah, ya, sebab mereka ada daerah dakwah mereka masing-masing. Jadi apa yang kita dapat fahami daripada apa yang berlaku dalam sejarah adalah kerana Nabi Allah Ismail itu amanah yang sangat besarnya adalah meneruskan legasi Kaabah dan tanah Mekah itu sendiri. Maknanya nak menjadikan sebab Nabi Allah Ibrahim bila Allah sebut adzin finnas bil haji, seru manusia untuk mengerjakan haji, maka Nabi Allah Ismail daripada bumi Mekah yang bukan menjadi pusat ibadah, maka di antara dakwah Nabi Allah Ismail adalah untuk mereka manusia datang ke Mekah untuk melakukan ibadah. Dan sebab itulah kalaulah daerah dakwah Nabi Allah Ismail di tanah Hijaz sampailah kepada Yaman, ya, sehinggalah ke Yaman dan kemudian ke perbatasan Syam, maka itulah daerahnya. Dan dalam ruang itulah Nabi Allah Ismail ketika itu menyampaikan ajaran tauhid, sehingga Kaabah itu benar-benar menjadi tempat manusia mentauhidkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh bayangkan pada ketika itu, ketika saat adanya Nabi Allah Ismail menjadikan Kaabah itu tempat pusat ibadat manusia, dan kemudian dalam proses membina masyarakat tentulah adanya amrun ma'ruf, nahyun 'anil munkar. Itulah juga yang saya kira amalan rutin bagi setiap nabi dan rasul. Dan yang macam kita katakan tadilah, founder kepada Makkah biiznillah itu ada pada Nabi Allah, tugas dan tanggungjawab Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Seterusnya kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Nurul Hidayah Saifuddin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah pengikut baginda Nabi Ismail alaihissalam? Adakah ada golongan yang menentangnya? Adakah baginda Nabi Ismail alaihissalam mengikuti peperangan? Sekian, terima kasih soalannya, Ustaz. Baik, kalau kita dapati sebab ketika Nabi Allah Ismail membangunkan Kaabah dengan kelebihan yang sangat ketara, ada pada air Zamzam, menjadi pusat kemudiannya manusia datang, maka pusat dakwah Nabi Allah Ismail adalah mereka-mereka yang beribadah. Dan pada ketika itu manusia mengikut Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga menjadikan tanah Mekah itu benar-benar tanah haram, yakni haram daripada kesyirikan, haram daripada kezaliman, haram daripada perkara-perkara yang tak baik. Maknanya berkesannya Nabi Allah, dakwah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam
seorang bomba yang baik bukanlah mampu hebat memadam api, tetapi mengajar masyarakat supaya tak berlakunya kebakaran, itu lebih baik. Betul, mencegah. Jadi bukan isu peperangan kemudiannya yang sebab contohnya Rasulullah ketika dah ditinggalkan lama, manusia tu rosak dan kemudian Rasulullah terpaksa berhadapan dengan serangan orang. Tetapi daripada zaman Nabi Allah Ismail alaihissalam, pada ketika itu patternnya berbeza, kerana pada ketika itu dakwah menyebabkan manusia itu memang cenderung hatinya. Sebab itu doa Nabi Allah Ibrahim agar manusia cenderung hatinya ke tempat di mana zuriatnya ada. Jadi saya kira itulah tugas Nabi Allah Ismail, dan tugasnya adalah membangunkan amrun ma'ruf wa nahyun anil munkar. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita, dan kita teruskan lagi dengan kita raikan Abdul Karim Sufian di Facebook. Ustaz yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah ketakwaan, keyakinan dan kecekalan akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam dapat diterapkan dalam jiwa dan iman anak-anak ataupun generasi muda pada hari ini yang tercabar dengan suasana ataupun persekitaran yang dilalui? Mohon pencerahan daripada yang bagus Ustaz. Jazakallah khair, biar tahu jangan keliru. Generasi pada hari ini, masya-Allah, kita bimbang bila duduk di dunia tanpa sepadan ni Ustaz, pelbagai rencah ragam ataupun mehnah tribulasi yang dilalui, khususnya golongan-golongan muda seperti saya dan juga kami yang menonton pada pagi ini Ustaz. Ya. Baik, masya-Allah ya. Saya kira tanggungjawab ini perlu diambil oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tua ya. Kerana anak-anak muda sebenarnya mereka bukan dengar apa yang kita cakap, mereka lihat apa yang kita buat. Betul. Jadi insya-Allah saya yakin apabila kita faham kisah nabi-nabi, kita lihat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu sebab itu kata Imam Malik ya, lan yusliha, tidak akan sekali-kali baik ya umat kemudian melainkan mengikut apa yang baik ditinggalkan oleh umat yang terdahulu. Jadi maknanya tak dapat tidak ya. Negara kita alhamdulillah adanya pakej, contohnya rukun negara yang sangat mantap untuk membawa kita kepada sebuah tempat yang selesa untuk semua. Namun pengisian dalamnya yang kita kena isi benar-benar. Kita mengangkat tangan dan berikrar kepercayaan kepada Tuhan. Maka kita kena masukkan ke dalam hati kita adalah keimanan yang jitu pada Allah. Iman dan percaya bahawa apa yang kita buat dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak cakap kita satu perkataan melainkan diteliti oleh raqib dan atid. Jadi kalau ini ada dalam erti kita mengangkat orang kata rukun negara kita, maka pada ketika itu insya-Allah dia akan jadi sangat indah ya. Dan contoh di hujungnya adalah kesopanan dan kesusilaan. Ya, Nabi mengajarkan, Nabi datang dan tampil ke muka untuk menunjuk bagaimana kesopanan dan kesusilaan yang sebenar. Jadi bukan ikrar itu hanya kita baca di sekolah, di pejabat, tetapi kita kena implementkan dalam diri setiap orang. Betul. Barulah insya-Allah anak-anak muda melihat bagaimana cara para ulama kita bercakap, bagaimana pemimpin kita di parlimen, bagaimana ketika orang tua bercakap. Jadi semua ini disaksikan, dan kalau kita mampu untuk melihat struktur contoh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, sampailah kepada kita kata kesopanan dan kesusilaan dapat kita bangunkan, insya-Allah anak-anak kita, generasi kita akan datang, walaupun apa virus yang datang, cabaran yang mendatang, mereka mampu menampan diri mereka. Kerana apa? Sebab telah teguhnya ya apa yang ditinggalkan ya, soal iman, soal yang kita sebutkan sebentar tadi. Insya-Allah tabaraka. Saya pernah ditanya Ustaz, mungkin terakhir sebelum saya nak minta Ustaz tutup dengan sedikit kesimpulan. Saya pernah ditanya satu soalan daripada seorang jemaah masjid. Dia kata, esok cuba bayanglah, kata golongan-golongan macam Pak Cik ni meninggal, ada golongan yang bawah 40 tahun saja. Siapa yang berani nak ke hadapan memimpin? Saya pun bila balik saya menung panjang Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Inilah realiti persoalan yang ditimbulkan untuk kita berfikir bagaimanakah anak-anak generasi kita pada hari ini dan mereka yang bakal memimpin
di masa akan datang. Untuk melihat sesebuah negara pada masa akan datang, lihatlah belia ataupun generasi remaja yang ada pada hari ini. Dan sedikit kesimpulan ringkas daripada yang bagi Ustaz untuk topik kita pada pagi ini. Baik, saya kira kesimpulan terbaik dibuat oleh para penonton sebab mereka lebih bijak untuk mengapply dalam kehidupan mereka sendiri, kerana kita dah sebut tentang pengorbanan, kita telah sebut tentang keberkatan, kita telah sebutkan tentang hidup ini perlu pada asas-asas yang penting dan baik. Dan semoga insya-Allah kita tadi ada doa kan di antara yang antara kita rehat tadi ada doa, maka kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar benar-benar Allah berikan kita akhlak yang baik, hidayahkan kita dengan segala kebaikan insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan oleh yang bagi Ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan sedikit Ustaz doa, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Amin. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Amin Allah. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami dalam majlis ini ya Allah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami sebentar nanti ya Allah, berpisah orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Satukanlah hati kami seluruhnya dengan ikatan kasih sayang yang sebenar ya Allah. Rezekikanlah kami untuk melakukan ketaatan dan akhlak yang baik kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah setiap ganjaran dan pahala daripada apa yang kami lakukan. Hadiah terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Amin. Berilah kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair sekali lagi diucapkan kepada yang bagi Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali atas perkongsian pada pagi ini. Dan saudara sedang penonton, esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dalam topik akidah gangguan mistik yang akan dikendalikan oleh sahabat moderator iaitu Da'i Aiman, dan kita bersama tetamu undangan Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali, jam dan juga waktu yang sama pada esok hari. Terus setia menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan rezeki yang barakah insya-Allah. Dan saudara sedang menonton, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.